bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini mahkamah telah membuat keputusan bahawa 47 kes yang telah dipertuduhkan pada saya telah diberhentikan. Apakah kesan kepada Kerajaan Perpaduan di atas keputusan dilepas tanpa dibebaskan bagi semua 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram membabitkan dana Yayasan Akal Budi terhadap timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi? Pakar Sains Politik Dr. Wong Chin Huat bersama Kini TV berkongsi pandangan beliau. Okey, Kerajaan Perpaduan akan dilihat bahawa ia telah memilih untuk melepaskan keempunyaan ke atas isu anti rasuah. Ini kerana Jabatan Peguam Negara di Malaysia bukanlah bebas. Sebaliknya, ia dilantik dan boleh dipecat oleh secara berkesannya oleh Perdana Menteri. Dan maka keputusan yang dibuat oleh Jabatan Peguam Negara sebagai pendakwa raya dilihat sebagai keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri dan bukan berasaskan pertimbangan undang-undang semata-mata. Semua permohonan daripada Jabatan Peguam Negara cumalah untuk Ahmad Zahidi dilepaskan tanpa dibebaskan, ataupun dalam bahasa Inggeris DNA dismissal not amounting to acquittal. Akan tetapi, si tertuduh Ahmad Zahid boleh memohon kepada pihak mahkamah dalam masa beberapa bulan untuk dibebaskan langsung, acquitted. Sekiranya pihak pendakwa raya tidak mengemukakan dakwaan baru secepat mungkin. Ini telah berlaku dalam kes mantan Ketua Pengarah Pertubuhan Perisikan Luar Malaysia, Datuk Hazana Abdul Hamid, yang pada mulanya dilepaskan tanpa dibebaskan. Dan setahun kemudian memohon kepada mahkamah untuk dibebaskan dan dilepaskan sama sekali. Sungguh pun beliau menghadapi tuduhan pecah amanah jenayah iaitu criminal breach of trust membabitkan dana sebanyak 50.4 juta milik kerajaan. Jadi apa yang kita boleh jangkakan dalam kes Zahid Hamidi ialah perkara yang sama akan berlaku dalam masa beberapa bulan sahaja, kecualilah pihak pendakwa raya mengemukakan dakwaan secepat mungkin. Masalahnya di sini ialah sama ada Ahmad Zahidi ataupun mana-mana VIP yang dituduh dengan dakwaan rasuah, CBT, pengubahan wang dan sebagainya. Nasib mereka, sama ada mereka itu bersalah atau tidak, seharusnya ditentukan oleh mahkamah selepas pembicaraan. Bukan ditentukan oleh pendakwa raya yang merupakan lantikan politik dan berfungsi di bawah pengaruh Perdana Menteri untuk menentukan sama ada mereka perlu didakwa atau tidak. Itu menjadi masalah besar. Jadi apa yang kita lihat secara keseluruhan, impak pelepasan Ahmad Zahid hari ini ialah Kerajaan Perpaduan ataupun lebih tepatnya Angkatan Harapan telah kehilangan asas moral untuk berjuang atas reformasi anti rasuah. Adakah Perdana Menteri Anwar Ibrahim dilihat sebagai Perdana Menteri yang tidak kutakan janji slogan reformasi yang kerap beliau canangkan? Kita lihat kembali 25 tahun dan 2 hari yang lepas, iaitu 2 hari bulan
September 1998 ialah permulaan perjuangan Anwar Ibrahim sebagai juara anti rasuah sehingga beliau rela dilucutkan kuasanya sebagai Timbalan Perdana Menteri. Tetapi dengan keputusan Jabatan Peguam Negara untuk melepaskan Ahmad Zahid Hamidi, Anwar Ibrahim jelas telah kehilangan kapital moral beliau yang bertimbun selama 25 tahun ini. Beliau dilihat bahawa sekarang untuk memastikan kesambungan kuasa politiknya, sanggup menggunakan pengaruh beliau ke atas Jabatan Peguam Negara untuk membebaskan timbalannya. Sekiranya Ahmad Zahid Hamidi dibebaskan oleh mahkamah, itu cerita lain. Kerana itu adalah keputusan hakim. Dan kita tak boleh menuduh bahawa semata-mata kita tidak boleh menuduh semata-mata kerana Ahmad Zahid dibebaskan maka Anwar Ibrahim telah campur tangan dalam proses pembicaraan. Kerana itu mungkin adalah keputusan bebas daripada hakim. Tetapi sekarang apabila keputusan ini dibuat di tangan peguam negara yang tidak bebas politiknya, maka suka tak suka, Kerajaan Anwar Ibrahim tidak dapat membersihkan namanya sebagai pembebas Ahmad Zahid Hamidi. Bagaimana nasib masa hadapan Parti UMNO apabila keputusan tersebut menyebelahi presiden mereka? Saya rasa ini sebenarnya akan memudaratkan UMNO. Kerana Ahmad Zahid Hamidi boleh sekarang menunjukkan bahawa beliau lebih berkuasa lagi ke atas jentera Parti UMNO. Kerana beliau tidak ada menghadapi pendakwaan yang aktif. Akan tetapi, daripada keputusan PRU 14, PRU 15 dan PRN 2023, kita tahu bahawa penguasaan jentera Parti UMNO sekarang tidak menjamin dapatnya undi akar umbi UMNO dan golongan Melayu di pertengahan medan. Jadi, apabila Ahmad Zahid menguasai, apabila kuasa Ahmad Zahid sekarang menjadi lebih kukuh, ia mungkin sebenarnya menjauhkan lagi pengundi Melayu yang bencikan rasuah. Dan mereka akan lihat bahawa UMNO sekarang, mereka akan melihat kepalangkarian UMNO untuk mereformasikan dirinya, menginovasikan sekali lagi dirinya menjadi lebih mudah daripada sebelumnya. Adakah undi penyokong Barisan Nasional akan beralih kepada Pakatan Harapan akibat keputusan ini? Ada yang katakan bahawa pelepasan Zahid adalah satu tanda jasa baik daripada PH kepada UMNO dan orang itu akan mendapatkan undi UMNO ke arah Pakatan Harapan. Saya rasa dakwaan ataupun hipotesis ini amat boleh dipersoalkan. Ini kerana masalah undi UMNO tidak keluar adalah mereka rasakan diri terkongkong sebagai rakan kongsi muda kepada PH. Dan ada pengundi UMNO tegar yang sememangnya tidak ingin mengundi parti-parti mana selain UMNO. Jadi dalam keadaan ini, mereka tidak akan keluar semata-mata kerana pembebasan Zahid Hamidi. Dan kita tahu bahawa di kalangan UMNO, termasuk di UMNO Johor juga, Zahid Hamidi itu tak semestinya
seorang tokoh yang popular merentas kelompok dan segmen. Jadi pembebasan Zahid, seperti yang saya kata tadi, mungkin akan menghampakan, memutuskan harapan untuk UMNO mengambil reformasi dalaman yang lebih bermakna, yang boleh memulihkan UMNO sebagai sebuah parti nasionalis Melayu yang bebas daripada rasuah dan boleh dihormati. Adakah undi penyokong Pakatan Harapan akan beralih kepada Perikatan Nasional sebagai tanda protes terhadap keputusan ini? Sungguh pun akar umbi PH akan merasa hampa dengan tindakan mendadak Jabatan Peguam Negara ini. Mereka tidak mungkin beralih ke arah PN, kerana PN selama ini bukan saja menyerang PH dan BN, tetapi menyerang akar umbi mereka. Baru-baru ini sahaja, Pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan adalah haram untuk Muslim mengundi calon PH. Ini seolah-olah ulangnya amaran takfiri pada tahun 1980-an yang memecahkan orang Melayu antara penyokong UMNO dan penyokong PAS. Dan saya rasa bagi pengundi PH yang hampa, PN adalah bahaya yang lebih besar daripada penyalahgunaan kuasa ke atas Jabatan Peguam Negara. Apa yang mereka buat adalah kebarangkalian besar. Mereka akan beralih ke PAMU, Parti Aku Malas Undi, dan menyebabkan PH mungkin kecundang dengan majoriti yang kecil, yang dalam kata lain boleh dielakkan sekiranya Anwar tidak membebaskan Zahid Hamidi.